Sahabat Nabi kahok pun Nabi dia tak dah punyalah nak ngambil berkat. Saya ingat Abu Ya pun orang tak buat begitu tuan-tuan. Abu Ya ni bulu je. Ni kahok. Tak tahu kau ada SP tak ada pula report, dalam report kata kahok. Telan tak ada. Sahabat sampai tahap begitu. Sebab itu para sahabat ni dalam bab cinta kepada Nabi, dia orang ni dah sampai satu makam cinta dia panggil Rabithah. Kita ni hak bawah ni baru peringkat cinta je baru. Itu pun tak ya cinta tidak. Ada hari cinta, ada hari tidak. Sahabat ni dah sampai Rabithah. Rabithah ini dia macam mana ni, dia kalau orang mengaji tarikat tasawuf dia akan belajar tentang Rabithah ini, iaitu penjelmaan di mana-mana sahaja. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia pernah mengadu kepada Nabi. Dia merasakan tak boleh nak berpisah dengan Nabi. Adama infikakihi anhu hatta ka'annahu yarahu fi baitil khala. Abu Bakar kata, aku ni tak boleh pisah dengan Nabi, sampai ke aku ternampak wajah Nabi tu di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bi afiyah. Nak mula semula teruskan je ya. Ingat nak baca doa semula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih sahabat saya Al-Habib pengurusi majlis, yang saya hormati Tan Sri Datuk Sri Syed Zainal Abidin Syed Tahir selaku tetamu pada malam ini, yang diraihkan juga sahabat saya Tuan Haji Barakatullah bin Haji Muhammad Bahari, yang merupakan pimpinan di Madrasah Raudah Al-Muhibbin atau Pondok Pokok Seberang Cenor. Seterusnya yang diraihkan juga Yang Amat Datuk Haji Abdul Ghani bin Lebay Sulaiman. Tak lupakan kepada pengurusi masjid merangkap ketua kampung Macang Gelap Tuan Haji Burhanuddin bin Haji Mokhtar. Yang diraihkan juga Cik Zulkifli bin Mak Bakar ketua kampung Teluk Melati. Tak dilupakan juga Yang Amat Datuk Haji Suhaimi bin Haji Osman, mantan pengurusi ketua-ketua kampung se-Malaysia. Yang diraihkan juga Saudara Abdul Jamil bin Ali, ketua kampung Paya Ladang. Seterusnya para pegawai alali jawatan kuasa Masjid Baru Cenor Seberang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Maaf jika terdapat salah dan janggal, tersalah letak dan tegak, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan.
Mana kok yang besar tak diimbau gelar, yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan hulunya. Saya doakan semuanya sejahtera lah dalam limpah rahmah dan barakah. Saya dahulukan juga dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini bersempena sambutan Maulid Rasul, dan saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu menyemai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita berkumpul untuk kita nak menyatakan kegembiraan kita bersempena dengan keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ni kita gembira saja dengan kedatangan dia sudah mendatangkan manfaat besar. Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimashq, dia pernah menyampaikan satu syair, "Iza kana hadza kafiran jaa zammuhu bittabat yadahu fil jahimi mukhalladan ata annahu fi yaumil isnin daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi allazi tulu umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidan." Oh, cantik sekali kata-kata dia. Kata Syamsuddin Nasruddin Ad-Dimashqi, kalaulah si kafir ini, iaitu Abu Lahab, memang sudah ada celaan padanya dalam Quran, tabbat yadah, binasalah kedua tangannya, fil jahimi mukhalladan, kekal dia duduk dalam neraka, ata annahu fi yaumil isnin daiman, tetapi setiap hari Isnin datang keistimewaan padanya, yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada, iaitu diringankan azabnya setiap hari Isnin kerana gembiranya dia dengan kelahiran Rasul yang mulia. Fama dhanna bil abdil ladzi tulu umruh, maka apalah gerangan pendapatmu, ganjaran kepada orang yang sepanjang umurnya, bi ahmada masruran wa mata muwahhidan, sentiasa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati pula dalam keadaan tauhid yang sempurna. Ada budak-budak muda dia pertikaikan syair ini. Dia kata ni semua mengarut, tak ada dalil belaka. Ana kita nak mengajar malam ini. Sajak ataupun syair ini sabit dengan riwayat daripada Urwah radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat disebutkan, wa Suwaibatu maulatun li Abi Lahabin, kana Abu Lahabin a'taqaha fa arda'at Nabi, falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi bi syarri hibatin, qala law madza laqita, qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhi bi'ataqati Suwaibata. Apa maknanya? Suwaibata, Suwaibatu maulatun li Abi Lahab. Suwaibah ni dia nama seorang hamba kepada Abu Lahab. Falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi bi syarri hibatin. Ketika Abu Lahab meninggal, ada sebahagian daripada keluarga dia nampak Abu Lahab, mimpilah nampak Abu Lahab dalam keadaan yang merisaukan. Keadaan yang merisaukan. Jadi dalam suasana itu keluarga dia ada yang bertanya, qala lahu madza laqita. Seorang saudara ni yang mimpi tu tanya, apa yang jadi pada awak wahai Abu Lahab? Ni dalam mimpi dia. Qala Abu Lahab, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibata. Kata Abu Lahab, setelah kamu, aku belum dapat apa-apa nikmat pun sejak aku mati, kecuali aku diberi minum lantaran aku memerdekakan hambaku bernama Suwaibah. Hadis ini diriwayatkan oleh ramai para ulama hadis dan juga ulama sejarah. Antaranya Imam Bukhari merekodkan hadis ini dalam kitab sahih dia. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari dia. Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab Sirah Al-Nabawiyahnya. Al-Hafiz Al-Baghawi catatkan dalam kitab Syarah Sunnahnya. Al-Hafiz Al-Baihaqi catatkan cerita ini dalam kitab Dalailnya. Maka kata Imam Ibn Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah, diringankan seksa Abu Lahab
kerana dia bergembira ketika Nabi dilahirkan, lantas dia memerdekakan hambanya yang bernama Suwaibah. Itu cerita dia. Makanya tuan-tuan bayangkan, kalaulah Abu Lahab itu dia merdekakan orang gaji dia kerana gembira dapat kelahiran Nabi, Allah muliakan dia dapat keringanan dalam kubur setiap hari Isnin. Maka bayangkan kita sepanjang masa cinta kepada Nabi, gembira dengan Nabi, apakah agak ganjaran untuk kita? Pasti lebih besar lagi. Sebab itu saya suka dan seronok dengan tajuk ini. Kita nak menyemai cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Cuma soalannya pada malam ini, apa sebab kita kena semai cinta kepada Nabi? Apa sebab? Why? What is the because? The because is, nombor satu, di antara perkara aksiomatis dalam syariat Islam adalah cinta kepada Nabi. Ulama semua sepakat wajib cinta Nabi. Bahkan cinta kepada Nabi adalah salah satu cabang iman. Cinta kepada Nabi adalah konsekuensi daripada ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu dalam satu riwayat kata Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, pernah Umar Al-Khattab jumpa dengan Nabi. Dia pun kata pada Nabi, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasul, I love you ya Rasul. Saya cinta kepada Tuhan, tidak ada yang sebanding saya cinta pada Tuhan. Dalam dunia ni saya tak ada cinta yang lain melainkan cinta Tuhan dan cinta pada diri saya sendiri. Faqala, Nabi pun menegur, la wallazi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Ai, tak boleh begitu, kata Nabi. Demi Allah, engkau kena jadikan aku lebih kau cinta daripada diri kau sendiri. Macam kita kan sayang diri kita juga. Tuan-tuan nak melintas jalan kan pandang kiri kanan. Kalau golek lori, takut mati. Artinya kita jaga keselamatan kita, jaga nyawa kita, jaga diri kita. Tapi sebab Umar ni sahabat kanan, Nabi kata tak boleh begitu. Engkau kena jadikan aku ni lebih kau cinta daripada nyawa engkau sendiri. Maka apa jawab Umar? Fa innaka al-an ahabbu ilayya min nafsi. Okeylah ya Rasul, mulai sekarang Tuhan lebih aku cintai daripada diri aku sendiri. Apa jawab Nabi? Al-an ya Umar, demo kenal bare. Demo kenal bare. Macam ni lah Umar. Awak tak tahu. Hadis Bukhari. Macam kita payah sikit lah. Kita banyak benda sangat kita sayang. Kelapa sawit lah, kucing lah, macam-macam benda. Susah kita cak ayam, tuan-tuan. Umar ni sahabat kanan, Nabi train begitu. Sebab itu ada satu hadis Nabi pernah sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu selagi aku, iaitu Nabi ini, tidak lebih kamu sayang lebih daripada mak bapak kamu, anak kamu atau manusia yang lain-lain lagi. Hadis ini kalau kita telusuri dalam Kutubus Sittah, hadis popular ini ditemui sebanyak 13 riwayat. Ada 2 riwayat dalam Sahih Bukhari, ada 2 riwayat dalam Sahih Muslim, ada 3 riwayat dalam Sunan An-Nasa'i, ada 1 riwayat dalam Sunan Ibnu Majah, ada 4 riwayat dalam Sunan Ahmad bin Hanbal, ada 1 riwayat dalam Sunan Ad-Darimi. Dari 13 riwayat, sahabat yang meriwayatkan hadis ada 2. Pertama Anas bin Malik, yang kedua Abu Hurairah. Pada peringkat yang berikut, 4 tabi'in yang riwayatkan. Al-Araj, Abdul Aziz Suhaib, Qatadah dengan Abdurrahman ibnu Harmas. Dalam disiplin hadis, hadis ini memiliki 1 syahid dan 3 muttabi'. Kalau orang awam tak faham, tak apa, cakap mudah, hadis ini no doubt about it, cakap orang putih, mana tak ada keraguan sikit abu. Kita sekarang ceramah kena khabar hadis tara mana, sebab budak-budak muda mbuh tak percaya. Ustaz ni hadis lemah ni, hadis do'eh ni. Awak sedap sangat mendo'ehkan hadis. Ni kita terangkan ulama ni kata apa, ulama ni kata apa. Sebab cinta kepada Nabi tidak menjadi kesalahan.
Ada orang sekarang ni ujung-ujung telinga kita dengar dia kata tak boleh beria sangat Nabi ni. Nombor satu Allah. Mencintai Nabi tidak menjadikan kita syirik kepada Allah. Tidak menjadikan kita menduakan Allah. Sebab dia konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini sebab pertama. Kita kena cinta Nabi, kena semai cinta pada Nabi, kerana dia adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Tak ada pilihan. Sebab yang kedua, kenapa kita kena semai cinta kepada Nabi? Kerana kita nak balas cinta Nabi kita kepada kita semua. Tuan-tuan sekalian, kita semua sedia maklum dan selalu mendengar ceramah. Nabi kita ni sangat cinta kepada kita, lebih daripada mak bapak kita cinta kepada kita. Tuan-tuan sayang tak anak-anak? Sayang. Tuan-tuan doa tak ke anak tuan-tuan hari-hari? Berdoa ya. Ada hari doa, ada hari lorat nak balik. Habis semayang sapu punggung balik. Hari hujan balik lah. Tahukah kita Nabi kita doa kita hari-hari? Dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha dia bercerita, lamma raaitu minan nabi tiba nafsin. Aku kalau memandang wajah Nabi berasa tenang hati aku. Maknanya Aisyah dia tak payah healing tepi sungai. Dia menengok muka suami dia pun dia jadi healing juga. Kita tak tengok muka suami boleh buat pantun, pening kepala. Banyak masalah. Kata Aisyah, tiba nafsin, aku jadi tenang bila menengok muka Nabi ni. Jadi satu hari Aisyah pun beritahu pada Nabi, ya Rasul, acu doa sikit ke saya ni. Doa sikit ke saya. Ni kan lain isteri solehah. Nampak muka suami suruh doa. Kita tak nampak muka suami suruh menyanyi. Berat sungguh lah. Nyanyilah sikit. Sudahlah. Dia suruh doa. Doakan saya. Nabi pun angkat tangan berdoa. Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah segala-gala dosa Aisyah, sama ada yang dulu atau yang akan datang, sama ada yang nampak ataupun yang tak nampak. Maka ketika Nabi bacakan doa itu kepada Aisyah, fadahikan Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha minad dahik. Mendengar doa Nabi itu, lantas Aisyah pun tersenyum lebar, agak sampai ke telinga dia tersengih. Kemudian dia pun ketawa sedikit, sehingga dia menjatuhkan kepalanya ke pangkuan Nabi. Kalau bahasa kita terjelepuk begitu, lembek terus baring atas paha suami. Ini biasalah suami isteri. Kemudian ketika dia baring di pangkuan Nabi, Nabi tanya, ayasurruki du'ai? Aisyah, suka tak doa yang saya baca tadi? Wa mali la yasurni du'auka? Munasabah, takkan tak gembira ya Rasul. Doa perfect, kiri kanan dapat. Ampun dosa dulu akan datang. Ampun dosa yang nampak tak mestilah saya happy ya Rasul. Terima kasih banyaklah. Kemudian apa kata Nabi? Wallahi innaha la du'ai li ummati min kulli salatin. Itulah doa sama yang saya bacakan tiap hari tanpa gagal kepada umat saya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tuan-tuan, Nabi doa kita ni hari-hari. Mak ayah kita belum tentu doa kita hari-hari. Sebab kita tahu kerana kita pun mak ayah juga. Anak kita belum tentu kita doa hari-hari. Belum tentu. Nabi hari-hari doakan kita. Macam kita ni anak dia lah. Takkan orang macam ni tak nak kita balas cinta dia. Ini satu contoh. Saya bawa contoh yang lain. Pernah satu ketika di Mekah, di Madinah berlaku gerhana matahari. Dia kalau kita mengaji falak, zaman Nabi berlaku 3 kali gerhana matahari, 5 kali gerhana bulan. Anak zaman Nabi. Jadi gerhana matahari ni saya percaya berlaku pada 27 Januari tahun 632. Dia gerhana ni boleh kira. Kita boleh boleh buat kiraan ikut falak. Kerana inilah gerhana di mana Nabi diriwayatkan melakukan solat berjemaah, solat sunat gerhana. Walaupun ada 3 kali gerhana matahari, Nabi semayang sekali saja. Yang 2 lagi Nabi tak buat kerana gerhananya separa saja, partial, dia tidak penuh.
Yang gerhana hak berlaku pada 27 Januari 632 Masihi bertepatan dengan 25 Syawal tahun 10 Hijrah. Ini gerhana penuh matahari, gelap. Madinah jadi gelap. Dalam falak kita buat kajian, ketika gerhana itu, jalur gerhana itu melalui sejumlah negara-negara di sebelah Afrika, di sebelah Arab Selatan, termasuk India sampai Asia Tengah. Masa tu banyak negara yang bergelap. Jadi bila gerhana matahari menyebabkan langit menjadi mendung walaupun siang, langit menjadi gelap dan kelam. Dalam keadaan begitu, sahabat tengok muka Nabi pucat. Nabi takut gerhana, bukan takut ke diri dia. Nabi mengenangkan azab yang menimpa umat-umat dahulu. Antara petandanya adalah langit gelap dulu. Nabi cukup bimbang. Dulu kaum Ad diturunkan azab. Sebelum azab turun, Allah turunkan awan hitam yang tebal. Maka kaum Ad ketika itu gembira sebab ingat hari nak hujan. Serupa kita lah, nampak mendung, gembira hari hujan, tak payah pergi kerja, tak payah buat benda-benda lah, duduk di rumah saja. Rupanya awan itu bukan awan yang membawa hujan, tapi awan yang disertai dengan angin kencang yang membawa bencana. Dan ini direkodkan dalam Quran. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihum fiha azabun alim. Allah rekodkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 24. Ketika kaum Ad melihat awan yang mendung menuju ke lembah kampung mereka, mereka pun gembira. Oh, inilah awan yang membawa hujan. Bukan, bal huwa mastajaltum bihi. Bukan, itu adalah azab yang kamu selama ni cabar supaya disegerakan. Yang mana inilah yang akan membawa azab yang pedih. Jadi sebab itu Nabi kita bila langit mendung saja dia bimbang. Sudah, umat aku dapat azab ke? Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama'i aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyar wajhuhu. Kata Aisyah, Nabi lah PL dia, kalau mendung saja langit, dia duduk tak karuan, kejap ke depan, kejap ke belakang, kejap keluar, kejap masuk, berkawat ke kanan, berkawat ke kiri, wa taghayyar wajhu, mukanya jadi berubah. Muka dia berubah. Nabi cukup takut dengan mendung. Bukan Nabi fobia, bukan Nabi alergi. Kerana Nabi ni dia terkenal umat dia nak kena azab ke masa ni. Itu dia kenang ke kita. Sebab itu dalam peristiwa semayang gerhana itu, disebabkan siang hari jadi gelap, Nabi sujud lama. Dalam sujud Nabi menangis dan berdoa. Dan doanya itu didengari oleh para sahabat. Alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Allah, berjanjilah dengan saya, ya Allah, jangan turunkan azab pada umat saya selagi saya hidup, ya Allah. Dan berjanjilah, ya Allah, jangan turunkan azab kepada umat saya walaupun saya dah meninggal, selama mana mereka sentiasa istighfar padamu, ya Allah. Berjanjilah, ya Allah. Hadis riwayat Tirmizi dalam Asy-Syama'il, dan juga Imam Muslim menyimpan hadis ini. Punya sayang Nabi ke kita, hari hujan ingat ke umat dia. Kita hari hujan ingat nasi panas semua. Asal hujan lapar, asal hujan lapar. Tak, Nabi hujan ingat umat. Ya Allah, berjanjilah dengan saya, ya Allah, jangan azab umat saya dengan azab ini. Itu sayang dia pada kita. Ada satu cerita yang lain. Ni saya malam ni kita ceritalah banyak, hujan-hujan ni cerita je. Kata Abdullah ibnu Amr, Nabi satu ketika dia membaca satu doa, yang mana doa ni merupakan doa Nabi Ibrahim AS kepada umatnya. Doa ni direkodkan dalam surah Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas
faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim dia doa kepada Allah berkenaan dengan umat dia. Ya Allah, berhala-berhala ini telah banyak menyerosakkan umat aku. Oleh itu siapa yang menjadi pengikutku maka dia golonganku. Dan siapa yang derhaka kepadaku sesungguhnya engkaulah Maha Pengampun. Engkau mengasihani sekiranya mereka bertaubat. Kemudian Nabi baca pula doa Nabi Isa kepada umatnya. Yang ini direkodkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa doa pada kaum dia, ya Allah, kalau engkau menyeksa mereka maka tidak ada yang dapat menghalangmu kerana mereka adalah hamba-Mu. Tapi kalau engkau sudi ampunkan mereka, sesungguhnya engkau maha berkuasa lagi bijaksana. Bila Nabi baca dua-dua doa ini, kata Abdullah bin Amr, tiba-tiba Nabi menangis. Nabi menangis beria. Kemudian Nabi berdoa dalam tangisan, Allahumma ummati, ummati, ya Allah umat saya, ya Allah, ya Allah umat saya, ya Allah. Hadis Muslim. Dia baca doa Nabi Ibrahim, baca doa Nabi Isa, tapi dia teringat umat dia. Dia berdoa juga untuk kita. Ada satu cerita yang lain, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia cerita pernah Nabi sembahyang sunat, sampai pada ayat lepas Fatihah dia ulang-ulang ayat yang sama sampai 3-4 kali. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dia baca doa yang dibaca oleh Nabi Isa itu. Dia baca berulang-ulang kali sampai habis sembahyang. Habis sembahyang Abu Zar tegur, ya Rasul, tadi dengar tuan duk mengulang ayat yang sama, apa cerita ya Rasul? Dah nak siang dah hari, ayat sama. Apa gerangan ya Rasul? Kata Nabi, aku mohon syafaat kepada Allah untuk umatku, dan Allah pun berjanji boleh berikan syafaat selama mana mereka tidak menyengutukan Allah. Ni hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan juga oleh Imam Ahmad. Sebab itu tuan-tuan, para salafus salih, terutamanya para sahabat Nabi, mereka ni sangat sayang pada Nabi. Sebab mereka melihat bagaimana cintanya Nabi pada mereka. Jadi mereka cinta Nabi tu luar biasa. Ada satu cerita, ni kisah berlaku semasa perang Uhud, sebagaimana yang disebutkan dalam satu kisah yang dibawakan oleh Muhammad bin Ishaq daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seorang wanita yang berasal daripada Bani Dinar. Wanita ini dalam peperangan Uhud, ayah dia, suami dia dengan adik lelaki dia pergi perang Uhud. Tiga-tiga gugur, terkorban. Jadi Kementerian Pertahanan nak pergilah bercerita pada dia tentang 3 keluarga dia ni meninggal. Agak-agak apakah respon daripada keluarga dia? Yang ni saya akan sambung kemudian cerita ini, kita gantung dulu kerana kita nak beri laluan dulu kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini berkenaan menyemai cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menyambung, kita mohon izin kepada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk memberi peluang pada saya menghabiskan huraian pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita bercerita tentang kenapa kena semai cinta kepada Nabi. Pertama sekali kerana cinta Nabi adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman kita. Yang kedua kerana kita nak membalas cinta kasih Nabi kepada kita. Sebab itu para sahabat sangat cinta kepada Nabi, dia balas cinta Nabi ni. Tadi kita bawakan kisah dalam peperangan Uhud, seorang wanita asal daripada Bani Dinar. Ayah dia, suami dia dengan adik lelaki dia, tiga-tiga mati, terkorban dalam perang Uhud. Datanglah orang daripada Kementerian Pertahanan beritahu kepada wanita ini. Dia kata, takziah puan, ayah puan dengan suami sekali dengan adik-beradik, adik lelaki semua gugur, mati syahid
Kalau kita lah orang datang beritahu ayah kita meninggal, dengan suami sekali meninggal, dengan adik kita sekali meninggal, apa, pensan kita. Tetapi wanita ini bila diberitahu 3 keluarganya mati syahid, apa respon dia? Soalan pertama dia tanya, Nabi okey? Rasulullah okey ke tidak? Orang pun jadi tercengang lah, dia tanya Nabi. Sahabat jawab, okey, Nabi okey. Saya tak percaya, saya nak tengok. Dia nak tengok, dia tak sibuk mana jenazah suami dia. Saya nak tengok. Orang pun dekatkan dia dengan kawasan perang, dia nampak. Maka dari kejauhan dia dapat melihat baginda Nabi SAW dalam keadaan masih sihat. Maka ketika itu wanita ni mengucapkan, kullu musibatin ba'daka jalalun. Kata dia, musibah selain daripada apa yang kena pada Nabi, semua tu small matter, sikit punya hal. Jangan Nabi itu susah, itu musibah, kata dia. Tapi setakat saya ni sikit punya hal. Kacang sajalah, seolah begitu. Ini cinta dia, wanita ni. Oh, ni sahabat lelaki tak bercerita. Teringat bila sebut sahabat wanita, dalam perang Uhud juga cerita terkenal. Ada seorang sahabat namanya Nusaibah binti Ka'ab Al-Khazrajiyah radhiyallahu anha, wanita. Nabi sendiri mengaku, maltafatu yaminan wala shimalan illa wa ana araha tuqatila duni. Nabi pun iktiraf, dia kata Nabi, aku masa kelang kabut kena ambush dengan bandit dekat dengan bukit pemanah tu kan, bercempera, berebut kan harta pusaka belaka, berebut kursi belaka. Jadi masing-masing bila dah berebut, kelahi. Masa kelahi begitu, musuh menyerang. Dalam suasana kelang kabut itu, Nabi pun diserang bertubi-tubi. Tapi kata Nabi, ketika itu aku pandang ke kanan, aku nampak Nusaibah. Aku pandang ke kiri, Nusaibah lagi. Handal betul dia melindungi aku. Muslimat buka silat, berlawan dengan orang-orang musuh ni. Sebab pertahanan rapat dah pecah. Muslimat patut kerja hidang air ngubat orang je. Tapi bila dia tengok Nabi perlu dipertahankan, dia terjun berlawan. Dia lawan dengan musuh 13 luka tikaman, sehingga dia pengsan sebab pendarahan. Nusaibah binti Ka'ab Al-Khazrajiyah, bila dia pengsan kerana bleeding banyak, orang pun rawat dia. Bila dah sedar, soalan pertama dia tanya, Nabi okey tak? Dia tak tanya benda lain. Bayangkan cintanya mereka kepada baginda Nabi SAW. Kalau yang sahabat lelaki ni tak payah ceritalah, banyak sangat ceritanya. Ni saya cerita muslimat saja. Kalau cerita sahabat lelaki ni, cukuplah apa yang pernah disebutkan oleh Urwah bin Mas'ud kepada orang Quraisy. Urwah bin Mas'ud ini, dia diutuskan oleh orang Quraisy untuk bincang perjanjian Hudaibiyah. Masa tu kan Nabi dan sahabat nak masuk Mekah, tak lepas buat haji, kena tahan dengan immigration Mekah. Bisar lah, macam-macam dibuat hal lah. Jadi Nabi kena balik kan. Jadi sebelum balik buat MOU dulu, sign perjanjian. Jadi Urwah bin Mas'ud diutuskan untuk settlekan, berbincang peringkat awal. Ini mesyuarat peringkat pegawai-pegawai kerajaan dulu sebelum menteri datang. Jadi Urwah bin Mas'ud dah selesai, dia dah bincang apa dia peringkat grassroots ni, dia pun bagi report kepada orang-orang Mekah. Orang Mekah tanya kepada dia, macam mana awak boleh berjumpa dengan Muhammad sejak dia dah duduk Madinah ni, apa cerita? Sahabat-sahabat kita dulu-dulu benda cerita semua sekarang. Kata dia, lain lalu kata dia, ay qaumin wallahi laqad wafattu 'ala al-muluki wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wa Najashi. Kata dia, kawan ni demi Allah, berapa banyak raja dah kawan menghadap. Kawan dah jumpa dengan raja Parsi, kawan pernah menghadap raja Kisra, Parsi dengan Rom, Kaisar dengan Kisra. Kawan dulu merasa jumpa dengan raja Najashi. Kita tengok bala Rom dia hebat,
Dia punya bodyguard, ADC, kereta, rider, polis, segala-galanya hebat. Orang ngiring dia, berlari, kejar dia. Tetapi in ra'aitu malikan qattu yu'azzumuhu ashabahu ma yu'azzima ashabu Muhammad. Tapi demi Allah, aku tak pernah tengok ada raja yang diagungkan oleh pengikutnya dan sahabatnya sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan kepada Muhammad. Aku dah jumpa banyak raja lah. Raja tu hebat dah, orang sambut dia, angkat sembah dengan pakai tandu macam-macam. Tapi aku tak pernah tengok sahabat buat kepada Muhammad. Orang Mekah tanya, pelik sangat ke? Apa yang dia buat? Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffin rajulin minhum fadallaka biha wajahu wa jildahu. Beginilah kata, jangan cakap banyak. Aku tengok depan mata Muhammad nak ngambil wuduk, dia berkomor, dia ludah kahak, kata dia, bukan ludah biasa, hak tui. Dia ludah kahak, tapi kahaknya tak sempat capai ke tanah, ditadah oleh sahabat yang lain, ambil gosok pula di muka dan di badan depan mata aku. Wa iza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Dan bila Muhammad ni mengambil wuduk, mereka seakan-akan berperang nak merebut air wuduk yang jatuh. Wa iza takallama khafadu aswatahum indahu wa ma yuhaddiduna ilahi nazar ta'ziman lahu. Aku tengok kalau dia bercakap dengan Muhammad, tak tinggi langsung suara. Dia lebih kurang kita, kalau kita kan cakap dengan raja pun begitu, ampun tuanku, tunggu, katakan, mana ada cakap bebek korang, tak boleh. Tapi umat sahabat Muhammad ni, kata Urwah, lebih lagi merendah diri, tak mengangkat kepala kalau bercakap dengan Muhammad. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, sahabat Nabi, kahak pun Nabi dia tadah, punyalah nak ngambil berkat. Saya ingat Abu Ya pun orang tak buat begitu, tuan-tuan. Abu Ya ni bulu je, ni kahak. Tak tahu kau ada, SB tak ada pula report, dalam report kata kahak, telan tak ada. Sahabat sampai tahap begitu. Sebab itu para sahabat ni dalam bab cinta kepada Nabi, dia orang ni dah sampai satu makam cinta, dia panggil Rabitah. Kita ni hak bawah ni baru peringkat cinta baru. Itu pun tak ya cinta tidak. Ada hari cinta, ada hari tidak. Sahabat ni dah sampai Rabitah. Rabitah ini dia macam mana ni, dia kalau orang mengaji tarikat tasawuf, dia akan belajar tentang Rabitah ini, iaitu penjelmaan di mana-mana sahaja. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia pernah mengadu kepada Nabi. Dia merasakan tak boleh nak berpisah dengan Nabi. Adama infikakihi anhu hatta ka'annahu yarahu fi baitil khala. Abu Bakar kata, aku ni tak boleh pisah dengan Nabi, sampai kan aku ternampak wajah Nabi tu di mana-mana. Sehingga kan yarahu fi baitil khala, aku nak pergi mandi masuk bilik air pun ternampak-nampak dia, nak buang air pun ternampak-nampak dia. Sebab itu sahabat ni, dia dah bukan cinta lagi. Kalau bahasa kita, bahasa kampung, dia panggil angau. Angau. Kita ni cinta je, dia dah angau. Angau ni tuan-tuan, bunyi macam kasar, tapi sebenarnya itulah ayat yang sesuai je. Orang tarikat panggil Rabitah, kita panggil angau. Angau ni, tuan-tuan pernah nak tengok cerita Madu 3? Semua mudah nak faham. Dia cerita tasawuf payah, cerita Piramli mudah faham. Pernah tengok cerita Madu 3? Pernah kan? Ada babak yang mana Encik Jamil bin Abu, Piramli lah, Jamil bin Abu ni masa tu dia sudah tergila-gila kepada Sarimah. Rohani. Dia dah tergila-gila, belum minang lagi. Jadi dia masa tu baru menikah bini nombor 2, baru menikah. Tapi ingat tak babak dia makan sup rumah Latifah. Tengah makan sup, nampak muka Sarimah dalam pinggan. Terkejut dia. Sarimah melambai ke dia, terperanjat dia. Bini pertama Latifah tanya, kenapa bang? Aku ternampak muka engkau dalam pinggan, padahal muka Sarimah.
Jamin bambu main kuat melipat tuan-tuan, berdoa saja siang malam. Kejap tampai sini, kejap tampai sini. Memang kuat temerang. Kemudian tuan-tuan ingat tak, dia tidur rumah isteri kedua dia, Hasnah. Isteri kedua. Hasnah tidur sana, dia tidur sini. Tengah tidur, tiba-tiba dia terbayang-bayang Sarimah duduk kat kepala katil dia. Elok bangun, padahal mata berbalut bangun. Kemudian hilang. Sudah. Dia baring semula. Dia nampak pula Sarimah berdiri kat pintu. Bangun dia tengah malam, nak pergi peluk, puk langgar dinding. Isteri dia rohani bangun, Hasnah bangun. Kenapa? Ngigau katanya, lupa cuci kaki. Hari esok Jamil bin Abu pergi office, minta sekretari dia nama Doris, Cina perempuan Amoy. Doris buat surat. Dia pun cakap orang putih. Pompam. Dia pusing tengok Sarimah bertukar jadi Sarimah. Dalam tarikat tasawuf tu dipanggil Rabithah. Dah menjelma di mana-mana. Kita dengan Nabi dapat tak tahap tu? Tak dapat. Sebab kita cak ayam. Selawat, malat, apa malat, tak dapat Rabithah ni. Dia, sebab kita ni tidaklah dapat membayangkan Nabi, tak dapat, sebab kita tak pernah tengok Nabi, tapi kita merasakan keberadaan Nabi SAW. Orang tu tahap makam Rabithah. Angau, umpan haruan dimakan bangau, melompat katak pangkai seneng, tidak keruan di lamun angau, mandi tak basah, tidur tak leneng. Senyap sunyi orang di rumah kerana mata sudah mengantuk. Apa sebab mandi tak basah? Kerana cinta membawa mabuk. Cinta ni mabuk. Sebab itu orang yang cinta ni dia mabuk. Ada orang Sarawak, dia buat satu pantun, pergi mengambil buah kepayang. Kepayang direndam dalam telaga. Berapa panjang sungai rejang, hati bercinta direnang juga. Dia kalau orang dah mabuk angau, orang Melayu ada satu lagi istilah, dia panggil mabuk kepayang. Ingat tak lagu SG Bank? Apa lagu mabuk kepayang? Bukan hati tak kasih sayang, bukan hati tak rindu dendam, jumpa si manis hatiku senang, mabuk kepayang. Tuan-tuan sambung Korea, dia kan boleh sambung. Tak tahan ku senyumannya menyusuk ke dalam jiwa. Tu SG Bank, tajuk mabuk kepayang. Dinyanyikan semula oleh arwah Ahmad Jaih. Arwah Piramli pun ada buat juga lagu. Kata dia, sayang sayang, aduh sayang, ditelan pahit, dibuang sayang, apabila sudah mabuk kepayang, hatiku rasa bimbang. Kan lagu mabuk kepayang. Bila siang terbayang-bayang, malam hari termimpi-mimpi, ingin sunting gadis Pak Abbas, tapi sayang-sayang orang sudah kebas. Itu lagu Piramli. Artinya tuan-tuan, cinta ni patut kita kalau setakat menyemai cinta ni beginner, orang biasa baru nak mula, budak-budak baru nak up BBNU. Label kita hak pergi maulid semua ni patut dah label angau lah. Label merasa keberadaan Nabi, tapi payah lah, payah. Macam kita sekarang ni, kita duduk di Cenoa. Kalau nak rindu ke Nabi, macam mana nak ngobat rindu? Pergi ke Madinah lah. Kita ngobat, simpan duit sikit sebanyak, berangkatlah ziarah Madinah, buat umrah di Mekah. Itu melepaskan rindu lah. Ataupun kalau kita modal tak besar, boleh melawat Masjid Tan Sri punya masjid, gaya Masjid Nabawi tuan-tuan. USJ 9 Masjid Al-Falah, dia buat betul-betul spek ikut Masjid Nabawi. Ataupun dekat dengan Melaka, Masjid Safinatul Najah, pintu dia sebiji pintu Masjid Nabawi. Jangan tuan-tuan cium ambil berkat dah lah, tu buat dia besar je pintu tu, bukan buat dia sebab nak melepaskan kerinduan. Melepaskan kerinduan. Cumanya tuan-tuan sekalian, cinta kepada Nabi ni takkan terbalas oleh kita. Walau kita buat macam mana pun, kita takkan terbalas. Maaf, kalau kita jalan kaki kepala ke bawah, kaki ke atas, dari Cenoa sampai Madinah pun belum terbalas lagi. Kalau kita buat maulid tiap-tiap hari pun tak setara lagi pengorbanan dan cinta Nabi pada kita.
Maka soalan malam ni, bagaimana nak buktikan cinta kita kepada baginda Nabi? Kalau kita sekadar majlis kita ni bercerita memuji sosok tubuh Nabi, puji Nabi, bagus, tapi belum mencukupi. Sebab cinta sejati adalah apabila fattabi'uni, mu kena ikut aku. Cinta saja tak jadi, semayang dok benda dok, pakai seluar nampak kepala lutut, tak jadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hei, kalau kamu sayang Allah, kamu kena ikut aku, syariat aku, nescaya aku akan cinta kamu dan aku ampunkan dosa kamu. Surah Ali Imran ayat 31. Sebab itu Nabi ni, tanda kita nak cinta dia atau nak semai cinta dia, nombor satu, fattabi'uni, mesti ikut dia. Apa yang nak kita ikut baginda Nabi ni? Pertama, dari sudut akhlak perangai. Kenapa kena ikut Nabi? Sebab wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab Nabi ni Allah puji budi pekerti dia first class. Ni surah Al-Qalam ayat 4. Dalam tafsir Quran disebutkan, Allah Ta'ala sebut Nabi punya akhlak ni azim. Apa makna azim? Azim ni dia bukan sekadar hebat, tapi azim ni dia magnificent, dia great, dia benda yang inspiring, lebih hebat daripada hebat. Kenapa Nabi ni hebat? Banyak sangatlah kalau kita cerita tentang akhlaknya, tak tercerita. Jaring puput merata-rata, campur bilis ke dalam pukat, kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua akhlak Nabi Muhammad. Terlampau banyak. Sebab itu kata sahabat, kana Rasulullah ahsanan nasi khuluqan. Nabi ini manusia hak paling terbaik budi pekerti dia. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi nombor satu yang nak kita ikut adalah akhlak Nabi. Yang kedua, fattabi'uni, yang kita nak ikut adalah dari segi syariat, panduan daripada baginda Nabi SAW. Nabi ini dia bukan sekadar datang menunjukkan akhlak yang baik, tapi dia mengajar kita syariat. Banyak dia yang Nabi bawa mudah saja. Halal, haram, halal, haram, wajib, haram, haram, makruh, sunat. Itu saja Nabi ajar. Tuan-tuan pusinglah agama ni kok mana, situ je duduk dia. Kalau tidak haram, dia jadi wajib. Tak wajib jadi haram. Tak sunat dia jadi makruh. Tak makruh harus dia pusing-pusing situ saja. Dan sebagai umat dia, kita kena ikut panduan ini. Saya ambil contoh. Apa contoh mudah-mudah hujan-hujan ni? Contoh menguak. Saya dapat tengok 2-3 orang dah menguak. Dia tak boleh hujan. Saya hujan ni nak tidur kerja. Menguak. Menguak ni pun ada panduan syariat. Dia kena fattabi'uni. Mana tuan-tuan kalau berasa nak menguak, kena menguak ikut cara Nabi. Ada law dia, undang-undang dia. Tapi saya kena jelaskan, Nabi SAW, Allah beri keistimewaan, Nabi ni tidak menguak. Nabi ni ada perkhususan dia, Allah tak jadikan Nabi ni menguak. Dalam Maraqil Ubudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah, karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, disebutkan wa mattathawbas aslan fi madaz zamani, adalah baginda Nabi tidak pernah menguak walau sekali. Nabi tak pernah menguak, tetapi Nabi ajar macam mana nak menguak. Jadi ajaran dia tu kita kena ikut. Sebab itu menguak ni ada masa jadi wajib menguak. Jangan main-main, ada masa menguak tu wajib. Masa bila menguak boleh jadi wajib? Kalau boleh memudaratkan badan, kalau kita tidak buat. Rupanya badan kita ni boleh jadi sakit kalau tak menguak. Sebab dalam paru-paru kita ni kajian sains ya, dalam paru-paru kita ni ada satu organ namanya alveoli. Alveoli ni dia macam kantung udara. Kerja alveoli ni berfungsi untuk mengalirkan oksigen dalam darah. Kemudian dia akan menyedut karbon dioksida dan kemudian dikeluarkan. Kalau alveoli ni tak dapat udara segar,
dia akan kempih dan paru-paru jadi keras. Jadi ketika itu otak akan beri kearahan supaya buka mulut menguap. Tujuannya nak menarik oksigen yang baru. Jadi bila kita tak nak juga menguap, kita menyebabkan paru-paru kita jadi tertekan. Jadi kalau tuan-tuan nak menguap, menguaplah, tak ada masalah. Cuma jangan menguap suruh berberuk. Ada lawnya pula. Jadi itu hukumnya tadi. Sebab itu kajian di Amerika, di Amerika pernah buat kajian. Menguap ni dah ada kaitan dengan suhu otak kita. Sebab menguap ni dia menyejukkan otak kita. Dia macam kipas komputer, kipas laptop. Dia menyejukkan. Kadang-kadang tuan-tuan kalau pergi dengar ceramah, guru tu ngajar pada mula sampai habis luruh amal badu, bab pada menyatu. Kita jadi panas, tegar, nak peluk dia peluk garang. Oh ni lah mak bapak ni, benda nak jadi anak-anak kita. Tajuk kitab penawar hati, tapi garang pada mula sampai habis. Tak tahu mana penawar, tak tahu. Patut ni contoh. Kalau dah bengken tak payahlah ngajar penawar hati. Penawar hati ni kena orang lemah lembut yang ngajar. Allah, kita tegang. Waktu panas. Bila panas kita datang mengantuk. Bukan mengantuk, panas kita menguap tu masukkan hak sejuk. Itu wajib menguap. Ada masa menguap ni jadi haram. Jangan main. Masa bila menguap jadi haram? Kalau kita pura-pura menguap untuk nak sakitkan hati orang. Contohnya, ustaz tu ceramah lama tak berhenti-berhenti. Hari dekat 8.40. Biasa 8 suku berhenti dah ceramah. Hujan dah berhenti. Makanan ada di bawah. Dia bila nak berhenti, dia mesej WhatsApp, ada grup ramai-ramai. Moh kita pakai nguap ramai-ramai. Biar penceramah berhenti ceramah. 1, 2, 3. Wah, nguap semua. Haram. Sebab menipu. Tak boleh. Artinya dia buat dosa, ditinggalkan berpahala. Ataupun tetamu datang tak kerti bahasa, pukul 12 malam datang ke rumah. Kita jenis buruk mata. Duduk di Cenor ni pukul 10 tidur dah. Dia orang Kuala Lumpur pukul 12 cerah mata datang rumah kita. Tak layan kan saudara, layan. Macam mana nak suruh dia balik? Nguak lah main-main. Nipu, dosa. Sunat menguap. Masa bila sunat menguap? Kalau ikut petunjuk Nabi. Nabi tak menguap tapi dia tunjuk. Fa iza tasa'aba ahlukum falyumsik biyadi ala fi fa inna syaitan yadkhuluh. Hadis Muslim. Kalau kamu menguap, naklah kamu tahan dengan tangan kamu, bacalah auzubillah minasyaitanir rajim. Dia kalau menguap ni, kalau ikut ulama jaga akhlak ni, kita menutup mulut dengan membaca auzubillah minasyaitanir rajim. Kita menggunakan tangan kanan untuk menutup mulut. Kalau tangan kanan tengah buat benda lain, boleh guna tangan kiri tapi belakang tangan kiri. Ini adab lah, tak kata wajib. Ini adab. Adab. Gitu ya. Jangan ada bunyi. Jangan ada bunyi. Fa inna syaitan yadkhulu. Kalau nganga tanpa ditutup, syaitan masuk. Kan ada orang disiap-siap je mulut masa menguap. Jangan. Syaitan rasa sekampur masuk tu, penuh dalam tu, buat perumahan. Harus menguap. Masa bila harus menguap? Harus menguap dalam mana-mana posisi tubuh badan. Maknanya menguap ni tak mesti duduk, tak mesti. Dia bukan nak makan nasi, nak minum air kena duduk. Kau orang kita kalau nak makan kena duduk. Menguap pun duduk tak. Menguap ni berdiri pun boleh. Diri boleh, menerak boleh, terentang boleh, semua boleh. Gaya bebas, tak jadi masalah. Dan tak mesti kena ambil air semayang dulu baru menguap. Tak mesti. Benda ni benda harus. Boleh gaya bebas. Sebab menguap ni menurut kajian dia benda berjangkit, contagious. Menguap ni berjangkit tuan-tuan. One man's yawning make another yawn. Orang menguap dia akan menyebabkan orang lain menguap. Sebab itu 55% manusia akan juga menguap selepas 5 minit menengok orang lain menguap. Dia menguap ni dia berjangkit. Kita duduk sebelah dengar ceramah. Member sebelah. Lama-lama kita pun serupa je. Dia embuh berjangkit. Macam COVID juga lah. Bahaya tuan-tuan. Kena cocok vaksin sikit. Makruh menguap masa bila? Bila dilakukan tanpa sopan. Bokok mulut besar-besar. Lepas tu Nabi sebut wa amma tasawuf fa innama huwa minasyaitan falyarudduhu man istata'a fa idza qala ha dhahaka minhu syaitan. Hadis Bukhari. Sesungguhnya menguap ni daripada syaitan. Maka kamu tahanlah semampu mungkin. Kalau kamu bunyi saja ha, maka akan masuklah syaitan.
Sebab itu kalau nak baca doa pun, auzubillahi minasyaitonirrajim, selepas daripada menguap. Maknanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adab dia. Jangan auzubillah macam Walkman tak ada bateri. Apa benda ni? Nabi kata jangan keluar pun ketika menguap. Sebab dhahaka minhu syaitan. Syaitan ketawa berguling-guling. Sebab itu panduan hidup Nabi ni, fattabi'uni. Kita kena ikut. Orang yang tak ikut way of life ini, dia akan binasa. Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanariha. Aku tinggalkan untuk kamu hujah yang jelas, malam macam siang. La yazigu anha ba'di illa halik. Siapa menyimpang daripada petunjuk aku, orang tu akan binasa. Tidak boleh menetap jati, papan dijauh dibelah-belah. Jangan ikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Jadi kita kena ikut apa hak Nabi. Fattabi'uni. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak semai? Ni yang terakhir. Yang kedua adalah kita mesti semaikan cinta kepada sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni saya ingat tuan-tuan dah kerap sangat dengar orang ceramah tajuk sunnah Nabi. Saya nak ubah sikit saja. Nabi ni sunnah dia ada banyak. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan. Ada satu lagi sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ni ucapan Nabi. Ini jarang kita dengar. Nabi ni ada sunnah ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang mana diucapkan oleh Nabi dalam pelbagai sebab dan tujuan. Dalam sekarang orang panggil ilmu hadis. Yang mana dalam hadis ini, apa saja sunnah qauliyah yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW. Maaf kalau saya tanya malam ni, tuan-tuan hak tepuk dada mengaku cinta Nabi sangat ni, kononnya, berapa hadis Nabi kita hafal? Kata sayang, takkan tak hafal hadis? 40 ada? Tak sampai. Masya Allah. Cap ayam lah. Macam mana ngaku cinta Nabi tapi hadis pun tak hafal? Awak cerita Piramli bayang sangat. Piramli makan macam mana, baring macam mana, langgar dinding, semua bayang habis. Tajalli semua Piramli depan mata. Sebab minat. Tapi mengaku minat cinta pada Nabi, takkan hadis pun tak hafal. Tak boleh begitu. Sebab itu nak menyemai cinta kepada Nabi, antaranya adalah mesti cinta kepada percakapan, perkataan Nabi. Sebab itu orang India, tuan-tuan, India ni antara negara yang sangat menghormati ilmu hadis. Sebab itu ustaz-ustaz mengaji di India, balik Malaysia kita tak panggil ustaz, kita panggil Maulana. Sebab dia di sana belajar hadis banyak. Dan orang di India hormat hadis. Dia punya hormat hadis lain macam. Macam kita kan, pergi ziarah orang sakit, kadang kita baca Yasin, baca Quran. Saya pernah jumpa orang India baca hadis 40. Orang sakit baca hadis 40. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah. Orang heran, apa mau baca hadis? Kata, aku mengambil barakah dari mulut Nabi yang mulia. Bukanlah Ada pula orang-orang bandar sekarang ni, dia tak percaya kepada hadis. Dia kata hadis ni betul ke sampai kepada Nabi? Takut kan tak sampai. Kalau Quran tu munasabah, hadis ini rasa macam tak sampai pada kita. Sebab Bukhari, Muslim tu kan orang macam kita, takkanlah tak pernah salah. Ada orang bandar yang pesen begitu. Kita duduk di Cina jangan ikut perangai begitu, jangan. Itu orang liberal kita panggil, orang menggunakan otak dalam hidup. Orang liberal ni payah bahasa. Hadis ni dibina daripada mata rantai perawi. Ini kena ingat. Semua perawi memang tak pernah dengar daripada Nabi. Perawi-perawi dia tak dapat direct daripada Nabi sebab ada mata rantai. Saya bawakan contoh hadis innamal a'malu binniyat lah. Hadis innamal a'malu binniyat dibawa oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari memang tak ambil dengan Nabi, jarak umur lain kan. Tapi Imam Bukhari ambil dengan Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaidi. Al-Humaidi pula diambil daripada siapa? Daripada Sufyan bin Uyainah.
Sufyan bin Uyainah dia ambil daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id ambil daripada Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris. Muhammad bin Ibrahim dia ambil daripada Alqamah bin Waqqas. Alqamah dia ambil daripada Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab yang dengar sendiri daripada mulut Nabi yang mulia. Jadi jangan petikaikan rantaian ini. Jadi saya mengajak diri saya dan tuan-tuan puan-puan, mari kita cinta sunnah qauliyah ini. Sebab hadis Nabi ni pengubat rindu kita pada Nabi. Tahukah kita bila kita baca hadis innamal a'malu binniyat, apa yang kita baca itulah yang Nabi sebut dulu. Sebab itu kata-kata Nabi ni dia adalah pengubat rindu kita. Tuan-tuan kalau rindu ke arwah mak, arwah ayah, apa nak mengubat rindu? Tengok video kalau ada rakam lah. Tengok video, dengar dia bercakap. Ataupun kita dengar WhatsApp yang dia suara. WhatsApp jangan tulis semua, kena ada masa pakai suara. Sebab nanti kalau dah mati itu yang mengubat rindu. Ataupun tuan-tuan kalau ada YouTube ke Facebook video, orang boleh tengok balik. Jadi nak mengubat rindu, dengar suara. Maka Nabi kita tak boleh dengar suara, tapi kita boleh ubat rindu dengan mendengar hadis-hadis dia. Walaupun ada orang petikai, oh ni kan pembukuan kitab-kitab hadis ni, terutama 6 buku hadis Kutubus Sittah, semuanya dibuat pada akhir abad kedua dan permulaan abad ketiga Islam. Maknanya 200 sampai 300 tahun lepas Nabi wafat. Ini gerakan dipanggil gerakan anti hadis. Dia siap buat pantun pok-pok ni. Barang siapa mengikut hadis, mudah saja disesatkan iblis. Sesiapa mengikut tarekat, pasti terikat dengan sesat. Siapa mengikut ijma' ulama' pasti tercampur dalam semok. Siapa mengikut qiyas, nanti harta dan bini kena rampas. Siapa ikut ahli sunnah wal jemaah, jadilah pendusta dan bid'ah. Siapa mengikut Imam Syafi'i, pasti dia mengenai diri. Siapa mengikut Imam Hanafi, pasti dia susah hati. Siapa mengikut Imam Maliki, jadilah ia seperti Yahudi. Ngada-ngada sangat. Nak layan ke pok-pok ni tak ada masa, tangkap je tuan-tuan. Tangkap aja sumbat dalam jara. Tu cara. Kita jangan petikaikan rantaian hadis. Kalau nak petikai, Quran yang kita baca ni confirm ke daripada Nabi? Kalau nak petikai, kenapa dia tak petikai? Tapi Quran pun sampai kepada macam kita dipaham, kita baca ikut qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Hafs berguru dengan Asim. Asim pernah talaki dengan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki depan 5 orang sahabat. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adh bin Jabal, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ayat bacaan yang sampai pada kita mutawatir, sampai ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, marilah kita cintai hadis. Bagaimana nak cintai hadis? Jom hafal hadis. Azam, kita tanah azam, hafal hadis. Ni bukanlah saya nak mengatakan hafal hadis ni wajib, tak ada. Hafal hadis ni sebahagian daripada tanda cinta. Benda tak wajib. Kalau tuan-tuan dah pernah mengaji manahij muhaddisin, dah pernah kajian bibliografi hadis, pernah baca dirasat al-asanid, al-jarah wa ta'dil, buku hadis dan isu-isu semasa, buku kajian teks hadis ataupun kitab takhrij hadis, ataupun ahadis al-ahkam, itu pun dah okey. Yang ni saya sekadar nak menambah saja. Sebab orang kita sekarang, dia ramai sibuk menghafal Quran, menghafal Quran. Bila orang tu cukup 30 juzuk, dapatlah gelar Al-Hafiz. Sedangkan dalam disiplin ulama' di tanah Arab, nama Al-Hafiz bukannya dia menghafal Quran. Dia menghafal apa? Menghafal hadis. Di Malaysia ada lain. Kalau nama orang tu Fulan bin Fulan Al-Hafiz, maknanya dia hafal Quran. Tapi di tanah Arab tak. Kalau Fulan bin Fulan Al-Hafiz, maknanya dia hafal hadis. Sebab ulama' di tanah Arab memang dah automatik hafal Quran. Dia tidak perlu meletakkan namanya Al-Hafiz. Sebab bukan semua ulama' hafal hadis. Dia tingkatan ulama' hadis ni dia ada tingkat dia. Satu dia panggil Al-Musnid. Al-Musnid ni ulama-ulama macam Syekh Adawi Al-Maliki, Syekh Yasir Al-Fadani, itu semua Al-Musnid. Atas sikit dia panggil Al-Muhaddis. Al-Muhaddis ni ulama seperti Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, Syekh Mahmud Said Mamduh. Atas lagi dia panggil Al-Hafiz. Al-Hafiz ni
Dia masyhur dalam ilmu hadis. Dia tahu tabaqat perawi dan martabat hadis. Dia tahu ilmu jarah dan ta'dil. Dia boleh bezakan hadis sahih dengan sebaliknya. Dan mereka ni hafal tak kurang daripada 100,000 hadis. Baru layak dipanggil Al-Hafiz. Antaranya Imam Al-Mizzi, Imam Al-Baihaqi, Imam As-Suyuti, Imam Khatib Al-Baghdadi, Imam Az-Zahabi, Imam Abu Zur'ah. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dia pernah ceritakan tentang kesungguhan salafus saleh menghafal hadis. Kata dia, ahfazu mi'atai alfa hadisin kama yahfazul insan qul huwallahu ahad. Saya dulu mengaji hafal 200,000 hadis sebagaimana manusia menghafal qul huwallahu ahad. Dan dalam ingatan para salafus saleh 300 hadis itu biasa. 300 hadis biasa. Kita berapa hadis kita dapat setakat malam ni? Lagi nak tepuk dada mengaku cinta Nabi. Hafal hadis malas. Ulama dulu hafal ratus ribu hadis. Itu baru peringkat Al-Hafiz. Al-Hujjah. Al-Hujjah lagi tinggi lagi. Al-Hujjah ni dia hadis ni dari segi matan, sanad, perawi, sudut jarah, ta'dil memang dia orang power betul. Dan mereka menghafal tak kurang 300,000 hadis. Siapa tahap Al-Hujjah? Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Ad-Darimi, Imam At-Tabrani, Muhammad Abdullah bin Amru. Ini semua tahap Al-Hujjah. Atas lagi ada dia panggil Al-Hakim. Al-Hakim ni ulama' yang menghafal lebih daripada 300,000 hadis. Antaranya Imam Malik bin Dinar, Imam Hakim An-Naisaburi, termasuklah mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Lais bin Sa'ad, Imam Abi Daud, Imam Tirmizi. Ni semua hafal 300,000 kata. Dan tingkat tertinggi sekali ilmu hadis dipanggil Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu ulama' yang memiliki pengetahuan hadis yang paling tinggi hafalan. Di raya hadis, segala cabang hadis, dia champion number 1. Siapa duduk dalam golongan ini? Syu'bah Al-Hajjaj, Sufyan Al-Thawri, Ishaq bin Rahawai, Imam Bukhari, Imam Muslim, Daraqutni, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ada ulama' kata sebenarnya Imam Syafi'i pun masuk dalam Amirul Mukminin fil Hadis, tetapi dia lebih fokus kepada fakulti mazhab dia. Dia nak jadi Amir Mukminin fil Hadis, dia mesti tumpu fakulti hadis saja, tak buat kerja lain. Jadi Bukhari, Muslim kan, dia kan memang tumpu kepada hadis saja. Imam Ahmad bin Hanbal, kata ulama', kana Ahmad bin Hanbal yahfaz alfi hadisin. Imam Ahmad bin Hanbal, dia boleh hafal 1 juta hadis. Kata Imam Abu Zur'ah, 1 juta hadis. Orang pun marah kepada Imam Abu Zur'ah, kamu ni macam melampau-lampau sangat. 1 juta ni banyak sangat, tak ada kerjaan lain. Ambil masalah. Zakartu wa akhastu alaihi al-abwa. Aku hafal 300,000. Aku murid dia, aku tahu. Dia hafal 1 juta hadis. Dan di kalangan mutaakhirin Ibn Hajar Al-Asqalani, itu hafal, itu masuk dalam Amirul Mukminin fi Hadis. Mungkin tuan-tuan akan kata, tak lepas ustaz, kita ni orang Melayu, manalah lepas nak ngapal hadis. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan ni, nak bagi semangat ya. 6 ulama' terbesar hadis semua bukan orang Arab. Semua orang ajam macam kita. Imam Bukhari, dia bukan orang Arab. Imam Bukhari dia tulis kitab Al-Jami' Sahih Al-Musnad fi Hadis Rasulullah wa Sunnah wa Ayamih, atau orang panggil Sahih Bukhari. Dia bukan orang Arab. Dia buat kajian selama 16 tahun. Dia ambil hadis daripada 80,000 orang perawi. Dia teliti 600,000 hadis. Dia pilih 7,525 hadis terbaik. Ada 4,000 hadis yang tidak berulang. Ada 2,602 hadis sahih, 1,314 hadis mu'allaq, ada 1,341 hadis muttabi'. 90,000 ulama' talaki kitab ni langsung direct dengan dia. Dan dia bukan orang Arab. Jangan bagi alasan, bolehlah dia orang Arab. Tak, Bukhari bukan orang Arab. Termasuk juga Imam Muslim. Imam Muslim bukan orang Arab. Dia tulis kitab Jami' Sahih selepas dia saring 300,000 hadis. Dia ambil masa 15 tahun buat research. Dia tapih sampai jadi 12,000 saja. Dan dia bukan nak bangga. Dia pernah cakap,
Kalau manusia kaji hadis selama 200 tahun, nama aku tetap berkisar kepada kajian itu. Memang betul. Malam ni berapa kali hadis Imam Muslim kita sebut. Muslim, sekejap Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Tirmizi bukan orang Arab. Turmus, dia orang Turmus, bukan orang Arab. Imam Tirmizi ni punyalah kuat ingatan dia. Dia di penghujung umurnya dia kena glaukoma, rabun mata sampai peringkat buta, tak nampak. Dia tak nampak. Satu hari dia, anak murid dia bawa berjalan. Dia siap tanya anak murid dia, seingat aku depan ni ada pokok, kamu pergi cek. Kalau pokok tu masih ada, mana ingatan aku masih bagus. Kalau pokok tu tak ada, kamu bakar semua kitab aku. Maknanya aku ni dah pelupa. Tak layak kamu ambil ilmu orang pelupa nyanyuk macam aku. Anak murid pergi cek. Cek-cek pokok tak ada. Sebut salah nak beritahu, Tuan Guru, pokok tak ada. Menangis Imam Tirmizi. Oh, lemah dah pemikiran aku. Dia suruh anak murid dia kumpul je kitab dia. Nasib baik ada anak murid dia cerdik, kita tanya orang kampung pasal pokok tu. Orang kampung jawab, oh pokok tu tahun lepas ada lagi, tebang di MPK habis dah, tak ada dah. Menjadi daerah tebang dah, nak buat laluan, nak buat ECRL. Contoh macam kita di Cenor ni kan, nak buat ECRL, habis tebang. Report balik, Tuan Guru, minta maaf, pokok tu sebenarnya ada, baru kena tebang, nak buat landasan ECRL, contoh lah. Imam tu dia kata, alhamdulillah, ingatan aku masih kuat lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya banyak nak cerita malam ni, tapi kita pun dah hujan pun dah kurang, perut pun makin lapar hujan-hujan ni. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita nak menyemai cinta kepada Nabi SAW, tak boleh tidak kita kena ikut garis panduan dia. Contohnya Nabi suruh semayang di masjid, datanglah di masjid. Contohnya jangan semayang bingkai kantin, tak jadi. Datang di masjid. Ada orang ngadu semayang masjid ni tak khusyuk ustaz, semayang di rumah lagi khusyuk. Khusyuk tak khusyuk cerita lain. Yang mustahab ini ikutan suruhan Nabi. Nabi dia ada 7 sunnah dia tak pernah tinggal. Salah satunya berjemaah di masjid. Jadi usahakan jemaah di masjid. Ada mengadu, payahlah masjid seberang ni, seberang baru ni tinggi sangat, common sakit lutut, nak naik tak lepas. Tak apalah, nanti tahun depan minta lift pula tuan-tuan, naik lift pula. Macam masjid di Singapura semua ada lift belaka. Tapi orang kalau jenis tak minat pergi masjid, dia buat macam-macam alasan, berdoa je. Kadang ada orang jenis tak pergi masjid. Awak ngapa tak pergi masjid? Aku menyampung untuk imam. Ngapa? Belagak sangat. Mentang-mentang dia bacaan sedap apa semua, baca panjang kan, kita tak ada kerja ke. Dia bagi alasan untuk imam. Katalah kita tukar imam bagus, imam pula jenis mesra sambut depan pagar apa semua, kita tak datang juga. Tanya bapa kata datang, menyampah Bilal, menyampah Bilal pula, bapa pula belagak. Dia tak boleh tengok itu belagak, salang orang pedok pula dah. Bilal tu tak salang, jadi salah clear. Tukar Bilal lain, cari Bilal hak mesra macam pramugari, tunggu kat pagar, salam semua orang. Nak azan minta izin, nak cari sopan santun, tak datang masjid juga. Babu tak datang, payah parking sekarang. Parking payah pula dah. Dia kalau boleh orang kampung ni, motor dia nak parking sebelah mimbar dia kalau boleh. Tongkat sini terus semayang, lagi dekat dia nak. Parking dah banyak, adalah alasannya, rela lah itu ini. Kalau dah tak nak tu tak nak je lah, susah. Tapi kalau kita fattabi'uni, mesti ikut. Yang kedua, saya pesan diri saya dan tuan-tuan, gagah-gagah kalau hafal hadis. Mana-mana yang mampu kita hafal. Kalau tuan-tuan nak menengok hadis, tengok hadis 40 Nawawi. Maknanya sehari satu hadis, sebulan lebih dapat 40. 40 hadis tuan-tuan, dah boleh mengajar masjid dah. dah boleh mengajar lah tu satu hadis tu. Jadi kita try sedikit-sedikit, buat hadis 40 dulu. Lepas tu dah melengkat, barulah masuk kepada kitab yang lain. Begitulah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Moga-moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh ilahi hendaknya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.